Jumaat tabligh ni kita tak pernah cakap pun pasal tinggal dunia kan. Jangan kerja ke, jangan buat itu kan, jangan. Sebab kalau bagi saya, pendapat saya, kalau kita buang dunia, siapa yang nak ajak budak-budak yang main skateboard, ajak budak-budak yang main gitar, ajak budak-budak yang kat tepi jalan. Kalau kita buang dunia kan, macam mana kita nak ajak diorang kepada Allah kan, kalau kita buang dunia. Sedangkan diorang pun perlukan kita. Khalifah Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Hafizi bin Samsul Saharudin. Umur saya 20 tahun. Saya duduk di Puncak Alam. Boleh cerita tak sebelum adik dapat hidayat, bagaimanakah cara kehidupan adik sebelum ni? Pertama sekali, beberapa bulan sebelum saya dapat hidayat ni, saya hidup dalam keadaan yang solat pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Bercinta, couple, macam-macam lah saya buat kan. Biasalah orang bercinta kan. Janji tu, janji ini kan. Haka mak ayah sanggup pasal perempuan. Saya tipu, saya keluar malam-malam kan. PKP pun saya keluar malam-malam sebab cinta. Itulah. Adik bekerja? Masa tu saya tengah bekerja. Kerja sebagai apa? Masa tu saya bekerja sebagai admin dekat JNT. Macam mana datang ilham tiba-tiba tercetusnya hidayat? Macam mana permulaan hidayat yang Allah bagi dekat adik? Mula sekali masa saya tengah bercinta tu memang saya teruk kan. Tiba-tiba datang satu orang perempuan ni yang dulunya memang dia ada sejarah lah dengan saya, memang sampai nak kahwin dengan saya lah kan. Lepas tu dia tinggalkan saya kan. Lepas tu dia datang balik kan. Dia ceritakan yang dia mimpi saya ni, hari-hari dia mimpi saya. Dia ceritakan. Lepas tu dia suruh saya bimbing dia untuk istiqamah. Tapi dalam masa yang sama saya pun tak terumbang-ambing dalam agama ni. Tapi dengan sebab tu saya latihlah diri saya azam kan. Saya nak betulkan dia, saya mestilah nak kena betulkan diri saya balik kan. Jadi masa tu saya start solat balik. Lepas tu girlfriend saya yang ni, yang masa saya tengah bercinta, berkapal tu, dia cakap lah kan, tak boleh macam ni, tak boleh macam tu, tak boleh nak buat ni, buat apa yang kita buat sebelum ni kan. Cakap last sekali saya pun saya ambil putusan, saya putus lah dengan girlfriend saya yang lama tu. Perasaan masa putus tu, masa tu dah dapat hidayat belum? Belum. Okay, tapi perasaan masa putus tu ada rasa kehilangan ke? Kehidupan macam lah, selalu orang bila putus cinta ni dah tumbang-ambing lah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Adik macam mana? Masa tu tak rasa tu sangat sebab yang lama tu datang balik. Okey, ada pengganti lah. Saya rasa macam inilah kan, sebab saya tunggu dia dah lama. 3 tahun saya tunggu dia kan. Dia pun janji dah pernah jumpa mak saya kan. Sebab masa tu, sebelum tu saya jadi imam. Lepas tu dia solat kat belakang. Jadi macam saya macam yakin lah dia boleh jadi isteri saya masa tu lah kan. So dia datang balik pun saya jadi berputik kembali lah cinta saya tu kan. Macam tu lah dia kurang. Lepas tu saya pun putus dengan saya ni kan. So cinta pula dengan dia. Tak ada bercinta, macam saling chat lah kan. Janji kan. Dia cakap apa ni, kalau boleh secepatlah kan, ajak kahwin semua. Bagaimana dengan respon daripada pihak keluarga, ibu bapa adik? Sepanjang adik hidup macam sebagai remaja yang ada awet, tapi dah masa sama bekerja. Jadi respon pada pihak keluarga ibu bapa macam mana? Ibu bapa memang tak suka lah saya ada bercinta. Dan satu, ibu bapa saya pun jenis yang ke arah keagamaan sikit. So girlfriend saya ni tak pakai tudung. Jadi mak saya memang tak suka lah kan. Tapi saya tak nak potong, saya cakap manusia boleh berubah. Saya yakin. Tapi Allah tak boleh lah. Allah tak teruskan saya dengan dia. Takdir Allah, saya tak sama dengan dia. Lepas tu bapak saya pun memang tak suka lah dia. Senang cerita lah, suka lah kan. Kehidupan saya dalam tu, saya tidur lambat semua kan. Permulaan adik dapat hidayat tu macam mana? Permulaan masa saya dapat hidayat tu, masa mula-mula saya nak
bimbing yang girlfriend yang perempuan yang lama ni datang balik lah. Masa tu saya dah start jaga solat, saya dah start baca mengaji dengan guru lama saya dah start lagi sikit ke sikit. Saya istiqomah lah kan, cuba untuk istiqomah. Saya solat dekat tempat kerja, sebelum ni saya tak solat dekat tempat kerja kan. Itu saya solat, saya jaga, lepas solat pun saya wirid. Jadi tempoh masa solat tu saya lama lah kat situ kan. Itulah antara bibit-bibit permulaan saya nak dapat hidayat tu. Tapi masa tu dah keluar ikut jemaah tabligh lah. Belum lagi masa tu. Dan macam mana adik dapat rasa masa tu hidayat dah mula sampai? Sebab ada seorang yang kata bila dapat hidayat tu, dunia dia Allah dah mula hilangkan sikit-sikit. Kat situ baru dia tersedar. Macam adik pula macam mana? Tempoh nak perubahan tu. Masa saya rasa saya dapat hidayat ni masa saya keluar. Sebelum tu saya macam tak nampak lagi. Sebab masa tempoh saya nak dapat hidayat ni, saya dah keluar ni 3 minggu sebelum tu lah saya diuji dengan perempuan yang lama ni. Dah datang balik, saya dah putuskan girlfriend saya. Tiba-tiba Allah takdirkan dia berubah hati. Allah tarik balik rasa suka dia kat saya. Jadi saya rasa macam kehilangan lah kan. Saya macam, aku dah break dengan dia. Lepas tu yang ni pula tinggalkan aku macam tu. Mana awet lama tu berubah juga lagi sekali? Berubah juga. Okey. Jadi macam mana adik rasa masa tu? Saya rasa down lah kan. Jadi saya tak azam kan. Tak boleh macam ni kan. Sebab bila aku nak macam ni kan, saya down kan. Start situ saya dah macam mula-mula hidayat tu, saya dah macam redha sikit-sikit apa yang Allah uji dengan saya. Lepas tu Allah takdirkan saya kan. Bos saya tiba-tiba tak suka dengan saya. Bos tiba-tiba tak suka? Tiba-tiba ada satu hari tu macam tiba-tiba dia tak suka dengan saya. Apa yang saya buat pun tak kena kan. Apa yang saya buat dia tengok-tengok kan. Macam tak suka. Sedangkan ada satu hari tu kan, padahal ini salah kawan saya, tapi bos tu salah saya. Marah saya. Dekat WhatsApp pun dia cakap, Fizi kenapa Fizi tak hormat orang tua, kenapa Fizi perangai macam ni. Jadi saya pun dari situ saya dah macam redha sikit lah. Saya tak balas apa-apa pun, saya diam je kan. Saya terima je apa yang diorang nak cakap kat saya. Ni masih bekerja ataupun dibuang kerja? Tu masih bekerja. Tapi sekarang ni masih bekerja ke macam mana? Sekarang saya dah berhenti dah. Berhenti dah. Okay, dan macam mana detik permulaan adik mula keluar ikut jemaah? Permulaan ni, sebelum saya keluar, saya dah azam. Seminggu sebelum tu saya dah azam. Saya dah azam dengan abang saya, sebab abang saya dah keluar daripada saya azam. Minggu depan insya-Allah kalau Allah pilih, abang nak keluar 3 hari. Lepas tu azam. Sekali ditakdirkan Allah kan. Hari Khamis tu saya keluar hari Jumaat. Hari Khamis atau hari Rabu. Ditakdirkan Allah kan. Saya diberhentikan kerja, notis 24 hour kan. Diberhentikan kerja serta-merta kan. Sedangkan dalam kontrak pun tak boleh nak berhentikan kerja serta-merta kan. Jadi Allah nak tunjuk, Allah nak buang saya daripada sini kan. Dia nak tarik dunia saya. Saya dah perasan start dari situ lah. Allah nak buang saya daripada dunia ni kan. Allah tarik sikit-sikit, saya diberhentikan kerja serta-merta kan. Lepas tu tak tahu apa pun. Saya pertama kali saya redha dengan apa ujian Allah masa tu lah. Masa saya dapat dengan kerja kan. Saya masa naik atas motor, saya menangis. Saya pandang langit, saya cakap, Ya Allah, aku redha dengan ujian kau, Ya Allah. Tapi lepas tu, yang bestnya, kenikmatan tu ada pada tu. Saya rasa nikmat betul masa tu. Bila kita redha dengan apa ujian Allah, itulah nikmat sebenar-benar nikmat saya rasa pada masa tu. Masa keluar 3 hari tu, apa yang adik dapat pelajari? Masa keluar 3 hari tu, saya dapat belajar macam-macam. Saya dapat belajar dekatkan diri dengan Allah, baju dengan saya dapat banyak lah. Saya dapat fikir ni macam ni punya sebenarnya. Saya dapat belajar menangis dengan Allah. Masa tu saya solat tahajud. Pertama kali saya bangun tahajud, orang amisap saya tentu dia kata kan, berlakon je nangis kan. Sekali satu part tu kan, bila meremang saya punya rumah, saya menangis putus. Itu rasa kenikmatan lah. Rasa macam saya dekat sangat dengan Allah. Tu first time keluar 3 hari lah kesan dia. First time keluar 3 hari. Okay. Jadi sebelum ni tak pernah jaga tajuk? Tak pernah buat tak solat pernah tahajud? buat. So ni first time buat solat tahajud lah. Subhanallah. Jadi waktu keluar tu apa lagi yang adik belajar? Sebab ada yang kata bila keluar ikut jemaah ni belajar cakap kebesaran Allah. Jadi apa adik rasa feel dia waktu keluar tu? Feel dia rasa saya tak pernah dapat suasana agama seperti ni. Walaupun dulu saya pernah mengaji, saya pernah ajar orang mengaji.
Tapi saya tak pernah rasa suasana agama macam ni Ni yang tak boleh dapat lah. Suasana dia macam bila semua orang cakap tentang kebesaran Allah, cerita pasal sirah Nabi, cerita pasal kisah sahabat, jadi naiklah semangat saya. Saya jadi macam suasana ni memang tak dapat boleh beli lah. Okay, sekarang ni dah keluar berapa kali? 3 hari ke 40 hari ke macam mana? Ceritanya 3 hari, masa saya first keluar 3 hari. 3 hari pertama saya 3 hari pertama tu masa dah nak habis tu mesap saya tashkil untuk saya sambung 10 hari. Jadi saya pun fikir kan, tak buat apa pun kan, sambung je lah 10 hari kan. Lepas tu saya tak nampak lagi kan, ya Allah nak bagi saya sambung sampai ni kan. So kan 10 hari kan, tak ada buat apa pun, padahal dalam bank pun bukan ada banyak sangat duit pun. Saya sambung je kan. Saya belajar yakin, dari situ saya belajar yakin. Lepas tu apa ni, masa 10 hari tu lah saya macam banyak first time pada rasa kenikmatan yang Allah happykan saya kan, masa saya pertama kali buat khususi kan. Masa tu saya diputus oleh Amir untuk saya buat khususi kan. Saya khususi kawan saya kan. Ditakdirkan Allah, kawan saya tak ada kat rumah. Jadi masa nak balik tu kan, saya nampak adik saya tengah lepak dengan kawan-kawan dia lah kan. Jadi saya fikir 2-3 kali kan, saya dengan kawan saya, nama dia Ucup kan. Ucup, berhenti tak berhenti kan. So, berhenti turun. Pertama kali saya cakap kan, saya cakap kebesaran Allah, rasa lain lah, rasa macam semangat nak cakap kebesaran Allah kan. Saya cakap kan, rasa paling pertama nikmat ni kan, bila saya lepas saya cakap tu kan, semua azam 3 hari. Itu tanda Allah happykan saya lah. Ingat lagi tak dialog yang adik cakap dengan kawan-kawan adik tu? Saya cakap saya banyak target pasal akhirat lah. Saya cakap dunia sementara, akhirat selamanya. Saya cakap kubur itu benar dan akhirat itu benar semua kan. Cakap Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Dialog biasa-biasa masa first keluar 3 hari. Itulah saya cakap semua kan. Sebelum ni tak ada hidup dalam suasana cakap-cakap perkara akhirat ni? Cakap jaga solat biasa je lah Okay, dan macam mana adik-beradik, berapa ramai yang terlibat dengan usaha ni yang dah keluar? Pada mulanya yang terlibat pertama sekali abang saya lah. Dia keluar 3 hari masa bulan puasa. Lepas tu lepas beberapa bulan baru saya. Dan sekarang ni alhamdulillah adik saya, dan insya-Allah ayah saya insya-Allah akan datang. Okey, jadi sekarang ni kabarnya tengah keluar 4 bulan. 4 bulan. Okey, jadi macam mana adik punya azam ni? Waktu keluar 4 bulan ni, apa perbezaan dengan keluar 3 hari dan keluar 4 bulan ni? Macam mana? Macam Allah terbiah saya masa sepanjang saya keluar ni, daripada 3 hari ke 10 hari, 10 hari ke 40 hari, 40 hari ke 4 bulan. Macam Allah terbiah saya, daripada duit saya 200 naik 700, 700 naik 900, turun balik 500, so naik balik 600. Saya tak pernah check duit saya, tapi bila saya keluar tu ada. Tak pernah lagi tak ada duit saya. Allah nak bantu lah. Ada setengah orang berkata bila keluar ikut jemaah tabligh ni, orang kata buang dunia kan. Jadi apa pendapat Fizi? Tak ada benda pun yang kita cakap pasal buang dunia. Jemaah tabligh ni kita tak pernah cakap pun pasal tinggal dunia kan. Jangan kerja ke, jangan buat itu kan, jangan. Sebab kalau bagi saya, pendapat saya, kalau kita buang dunia, siapa yang nak ajak budak-budak yang semain skateboard, ajak budak-budak yang main gitar, ajak budak-budak yang kat tepi jalan. Kalau kita buang dunia kan, macam mana kita nak ajak diorang kepada Allah kan, kalau kita buang dunia, sedangkan diorang pun perlukan kita. Jadi saranan Fizi sendiri sebagai anak muda yang di awal usia sekarang, sebab ada orang dapat hidayah umur dah 30, 40, mana dunia tu dah tak nampak sangat terlalu mencabar kan. Tapi macam kehidupan Fizi sebagai remaja, di awal remaja ni, dengan macam-macam komitmen, nak kahwin lagi, tapi bila keluar ni, apa saranan Fizi pada rakan yang sebaya macam Fizi yang masih lagi terpinga-pinga nak buat keputusan untuk keluar jalan Allah ni? Saranan saya, perkara ni memang usaha keluar jalan Allah ni memang usaha yang paling real lah bagi saya. Anak-anak muda yang kat luar tu, sahabat-sahabat saya yang kat luar tu, kalau ada rasa was-was tu, pilih untuk keluar je terus. Sebab saya yakin pasti bila korang semua keluar, korang semua akan dapat jawapan dia sebenar. Jadi boleh kongsikan sikit antara yang
amalan-amalan dalam jemaah ni, apa yang Fizi dapat belajar. Contohnya dia kata ni ada segmen muzakarah lah. Jadi apa yang boleh dikongsikan sikit lah supaya rakan-rakan dengar tu, orang dengar nak keluar jugalah. Antaranya macam adab yang kita belajar tu, apa adab yang Fizi dapat belajar sepanjang keluar ni? Saya dapat belajar adab makan, adab tidur, adab bercakap dengan kawan, adab hidup sederhana, adab amalan-amalan ijtimai, amalan-amalan kita bersama-sama untuk melekatkan kasih sayang antara sama kita kan. Macam-macam saya belajar untuk, sebenarnya usaha ni sebenarnya bukan berkenaan dengan kasih sayang je kan. Dengan usaha ni kasih sayang, dengan usaha ni lah kan, alhamdulillah saya dapat berkasih sayang dengan semua orang kan. Saya dapat hadirkan kasih sayang saya dengan semua orang. Jadi usaha ni, itulah apa yang dapat saya belajar daripada adab-adab semua yang saya dimuzakarahkan tu. Okey. Harapan Fizi kepada ibu bapa Fizi, mungkin kena berkat doa mak bapak kan, dia sabar. Jadi harapan Fizi pada ibu bapa dan adik-beradik yang sentiasa memberi dorongan pada Fizi untuk berubah. Harapan saya sebenarnya, saya harap diorang boleh terus doakan saya, dan saya harap diorang boleh sama-sama hadirkan fikir, hadirkan usaha atas diri diorang, untuk kawan-kawan diorang, untuk sahabat-sahabat diorang, untuk adik-beradik diorang juga kan. Sebab usaha ni adalah usaha yang kita usaha untuk orang ramai, usaha untuk mengajak orang ramai kan. Sebab usaha ni kalau semua orang buat kan, insya-Allah kan, semua orang akan terjaga, dunia ni akan terjaga. Sebab usaha ni memang penting kan, sebab dia usaha ni yang paling best dia, sebab dia melibatkan kasih sayang je kan. Allah, usaha ni adalah usaha kasih sayang, hati-hati manusia kan. Okey, adik Fizi, terima kasih kerana sudi lapangkan sikit masa untuk perkongsian yang sangat bermakna ni. Jadi kami daripada pihak TV Khalifah Bangkit mengharapkan semoga Allah SWT pilih Fizi sekeluarga, termasuk ibu bapa dan adik-beradik lah, dan kawan-kawan Fizi juga akan dipilih untuk istiqomah terus dalam usaha. Okey, insya-Allah terima kasih, jumpa lagi insya-Allah adik Fizi. Daripada kami, terima kasih, dan untuk semua penonton, saya DJ Wan Shah sekali lagi ucapkan terima kasih kerana terus menyokong dan support stesen TV Khalifah Bangkit. Daripada kami, Assalamualaikum dan jumpa lagi.